Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab 2 berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Dalam bab ini anda akan melihat beberapa subtopik iaitu berkaitan dengan latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Yang kedua, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, ciri utama perlembagaan persekutuan, dan yang keempat, pindaan perlembagaan persekutuan. Okey, kita lihat dulu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Okey, anda kena ingat terdapat perbezaan antara undang-undang dengan perlembagaan, dan kata kunci yang perlu ditekankan ialah undang-undang tertinggi. Okey, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Okey, sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Bermakna, raja bukan memerintah ikut suka tetapi memerintah berdasarkan undang-undang yang sudah termaktub. Okey, yang keempat, pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Undang-Undang Negeri Melayu. Asas pembentukan perlembagaan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Okey, raja merupakan pemerintah dan rakyat pula memberikan taat setia kepada raja mereka. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang dua ni anda dah belajar pada tahun lepas. Okey, undang-undang bertulis di negeri Melayu lain termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, Undang-Undang Inggeris, Charter of Justice. British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Dan yang ni diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja digunapakai. Contohnya Charter of Justice 1807. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Undang-undang di negeri-negeri Melayu mengalami perubahan dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari Barat sekitar awal abad ke-19. Undang-Undang Inggeris, Charter of Justice 1, 1807 mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Charter of Justice 2, 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Manakala Charter of Justice 3, 1855 mewujudkan mahkamah di Singapura dan Melaka serta Pulau Pinang. Semasa zaman pentadbiran British, negeri-negeri Selat perkenalkan undang-undang dari England iaitu Charter of Justice. Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Undang-Undang Inggeris di Sarawak, Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri
yang mempunyai 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur yang turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Di Sarawak pula, Perlembagaan Sarawak pada tahun 1959 memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri. Di Sabah, Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Kesimpulannya, institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan beberapa pindaan disesuaikan untuk konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Negara kita mengamalkan corak pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan serta asas kepada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen negara kita pada hari ini. Anda kena faham bahawa kuasa raja adalah termaktub dalam perlembagaan. Di sini cikgu sertakan soalan kebat. Ada dua soalan kebat yang anda kena jawab. Yang pertama, rakyat Malaysia perlu mendaulatkan perlembagaan negara. Bahaskan. Yang ni 6 markah. Anda kena tulis mengapakah kita sebagai rakyat Malaysia perlu mendaulatkan perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi negara kita. Jawapan anda perlu ada fakta ataupun isi, huraian dan juga contoh. Soalan kebat kedua, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan asas kepada perlembagaan dan sistem pemerintahan negara kita pada hari ini. Bincangkan. Ni satu lagi soalan kedua, soalan kebat yang kedua. Anda kena bincangkan bagaimana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada sistem pemerintahan negara kita pada hari ini. Jadi untuk ini anda kena tulis ciri-ciri perlembagaan dan anda boleh rujuk buku teks dan jawapan anda perlulah berdasarkan kepada fakta. Selamat mencuba. Sekian.